Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma aghnina bil ilmi wa zayyinna bil hilmi wa akrimna bit taqwa wa jammilna bil afiyati ya arhamar rahimin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la tu'assir wa tammim bil khair wa bika nasta'in wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Alhamdulillah, tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita sambung perbincangan dalam bab solat jemaah. Tuan-tuan, kalau masih ingat, pada minggu yang lalu kita telah bincangkan mengenai dengan seseorang itu akan mendapat pahala sembahyang berjemaah sama ada sekiranya imam belum sampai perkataan mim kum assalamualaikum, sebelum kum maka makmum dah akbar, Allahu akbar, takbiratul ihram, maka mendapat pahala jemaah. Berbeza dengan pendapat daripada pendapat Imam Ramli. Imam Ramli dia kata sebelum imam memulakan salam, kalau imam memulakan salam assalam, makmum tak habis lagi takbiratul ihram, maka bila imam memulakan salam, makmum tak habis lagi takbiratul ihram Allahu akbar, maka tak mendapat pahala jemaah. Dua-dua pendapat ini pendapat yang kuat sebenarnya. Imam Ar-Ramli menyatakan dapat pahala, Imam Ibnu Hajar menyatakan dapat pahala jemaah sekiranya imam tak sebut lagi kum assalamualaikum, sampai kum tu makmum dah habis takbiratul ihram assalamualaikum, maka mendapat pahala. Apa alasan dia? Kerana makmum mendapat satu rukun bersama dengan imam, iaitu rukun salam assalamualaikum, rukun qauli. Di sini ada dua masalah. Kalau kita lihat, sekiranya imam memberi salam assalamualaikum warahmatullah, makmum pun dah habis takbiratul ihram Allahu akbar, adakah makmum dibenarkan duduk ataupun tidak? Contoh gambarannya, makmum Allahu akbar, imam assalamualaikum, makmum tak sempat nak duduk. Adakah makmum perlu duduk ataupun makmum tak perlu duduk, berdiri seperti biasa? Sekiranya makmum duduk, maka ulama menyatakan sembahyang dia batal. Sebab apa? Dia telah terputus hubungan dengan imam. Dah tak ada lah, bila imam dah beri salam, tak ada apa-apa kaitan lagi kita dengan imam, tak perlu ikut imam dah habis. Dia berdiri seperti biasa saja. Bahkan disunatkan kepada makmum tersebut yang tak sempat duduk bersama dengan imam, sebab habis takbiratul ihram Allahu akbar, sejurus selepas takbiratul ihram imam pun assalamualaikum, tak sempat duduk. Kalau duduk, batal sembahyang dia. Apa yang perlu makmum buat? Makmum terus membaca doa iftitah, disunatkan membaca doa iftitah pada ketika itu, kemudian membaca Fatihah. Seseorang yang datang ketika mana imam sedang rukuk, sedang sujud, dia pun ikut sekali. Bila dia ikut imam Allahu akbar, imam sujud, dia pun sujud. Bila dia bangun saja rakaatnya berikutnya bersama dengan imam, maka tak disunatkan doa iftitah, walaupun itu rakaat yang pertama bagi makmum. Boleh nampak rakaat pertama bagi makmum. Sebab apa tak disunatkan doa iftitah bagi makmum? Kerana dia telah sujud bersama dengan imam, ataupun telah membuat rukun sebelum dia betul bersama dengan imam. Dia masuk imam dah sujud, imam sedang i'tidal, dia pun ikut Allahu akbar, sami Allahu liman hamidah. Kemudian imam sujud, imam bangun saja sujud kedua rakaatnya berikutnya, tak disunatkan bagi makmum membaca doa iftitah, kerana pada ketika itu bukan tempat dia lagi. Berbeza dengan situasi yang saya bagi tahu tadi, ketika mana makmum Allahu akbar, imam assalamualaikum, disunatkan bagi makmum membaca doa iftitah. Sekiranya makmum duduk, sembahyang makmum tersebut batal. Sekiranya makmum tahu dan juga makmum sengaja. Tahu apa? Tahu perkara tersebut membatalkan sembahyang. Kalau tak tahu, nak buat macam mana? Tak tahu dikira sah lah. Kerana perkara ni kadang-kadang tersembunyi daripada orang awam, iaitu orang awam tak tahu.
Begitulah juga sekiranya imam tak beri salam lagi, imam tahiyat akhir tak beri salam lagi, makmum Allahu Akbar, dia tak duduk tahiyat akhir, dia tunggu imam beri salam. Dia kata imam dekat beri salam dah, dengar imam baca kama barakta ala Ibrahim. Jadi dia imam sikit lagi nak habis tahiyat akhir, makmum pun tak duduk menantikan imam beri salam dalam keadaan makmum berdiri. Pada ketika itu ulama menyatakan batal semayang dia kalau dia sengaja dan dia mengetahui perkara tersebut membatalkan semayang. Kerana apa batal? Kerana mukhalafah fahishah, iaitu perbezaan yang ketara antara makmum dan juga imam. Imam duduk tahiyat, makmum berdiri qiyam, batal semayang makmum. Bahkan hukumnya wajib duduk, sebab dia mutaba'atul imam, ikut imam wajib. Selagi imam tak beri salam, maka mengikut imam itu adalah wajib. Berbeza dengan masalah tadi, masalah pertama, imam dah selesai beri salam, makmum tak ada apa-apa hubungan dengan imam, tak perlu duduk tahiyat akhir. Okey. Kemudian kita lihat sekarang ini ada beberapa situasi imam dan juga makmum. Antara situasi yang ketaranya adalah bila imam dan juga makmum berada dalam satu masjid. Imam dan juga makmum berada dalam satu masjid, ataupun beberapa masjid lah, cuma masjid tersebut bersambung-sambung, iaitu kita kata rapat masjid tadi. Contoh ni masjid lama, masjid baru, sebelah-sebelah rapat. Dia dua masjid tapi sebenarnya seperti satu masjid, sebab dia rapat bersambung. Mengikut imam, ketika mana makmum dalam masjid, imam pun dalam masjid, walaupun sejauh mana pun dikira sah. Tak kiralah masjid tersebut besarnya 15-20 km, besar masjid tu. Kalau di Indonesia tu ada satu masjid yang paling besar. Masjid apa di Indonesia? Apa dia? Masjid Istiqlal. Boleh muat belasan ribu orang untuk sekali semayang berjemaah. Masjid Istiqlal. Masjid Istiqlal dekat mana? Jakarta? Jakarta. Okey. Hubungan imam dengan makmum ini, selagi mana imam dalam masjid, makmum dalam masjid. Imam semayang tempat dia lah, makmum dekat mana? 15 km selepas daripada tu, tapi masih dalam masjid, maka hukumnya sah. Cuma dalam isu ni ada dua perkara yang tuan-tuan perlu tahu. Sekiranya makmum dalam masjid, sembahyangnya satu saf je. Sembahyang di masjid tu satu saf, walaupun masjid tu besarnya 15 km. Tapi yang sembahyang satu saf je, disebabkan makmum ni jauh sangat tempat wuduk dia tu, nak jalan ke tempat saf, dia pun sembahyang di belakang sana. Di belakang. Mana saf yang ke berapa tu, mungkin ke saf yang ke 80 ke 90 belakang. Bila mana makmum dan juga imam dalam masjid, hukum sembahyang tersebut sah. Dari segi sah adalah sah, cuma tak mendapat pahala jemaah makmum tadi, sebab tidak bersama dengan jemaah yang lain dalam satu saf, tidak berada dalam satu barisan saf. Sembahyang tetap sah. Sekiranya makmum begitu ramai sampai penuh masjid, 15 km, 15 km tersebut sampai saf yang ke berapa ratus yang ke belakang pun penuh, maka tetap mendapat pahala jemaah. Dapat pahala jemaah kerana tidak putus saf. Safnya penuh sampai ke belakang. Tak kira walaupun jauh macam mana pun, walaupun dihalang oleh binaan, tak kiralah binaan di tengah-tengah tu ada pokok ke, di tengah-tengah tu tersebut ada perigi ke, ada apa di tengah-tengah antara imam dan juga makmum, tiang dan sebagainya, hukumnya sah semayang. Walaupun ada pintu, ada bilik, sah juga sembahyang, walaupun bilik tersebut dikunci. Contoh tempat perempuan sembahyang, masjid ni besar, perempuan di bahagian belakang sekali, kemudian ada sliding ke pintu ke, dikunci pintu tadi. Tak kira pintu sliding atau pintu apa, dikunci. Yang penting pintu dikunci,
maka hukumnya tetap sah. Sebab apa? Makmum dan juga imam dalam satu masjid yang sama. Melainkan kalau paku tak sah lah. Maknanya pintu tersebut dipaku. Bila dipaku ni makna memang tak nak apa? Memang tak boleh digunakan lagi. Seolah-olah macam dinding. Itu tidak dibenarkan lah. Makna pintu ni boleh buka, kunci boleh buka. Walaupun kunci mangganya hilang, ataupun kunci sliding, kunci tu hilang, tak tahu tak mana. Pengerusi pun tak tahu, siap pun tak tahu, hilang. Tetap sah semayang. Jangan dipaku saja pintu tersebut, maka itu hukumnya tidak sah. Macam dulu masa PKP dulu kan masjid 40 orang je dekat Ansar kan. Tapi dekat atas bukit tu dekat 200-300 orang. Macam mana tu? Tapi dekat atas bukit. Atas bukit tu. Dekat atas bukit nanti tu. Sebab kita itu dalam gambaran nombor 2 atau nombor 3, iaitu perbincangan pertama kita masjid dan makmum dan juga imam dalam masjid. Yang tu perbincangan tersebut mungkin gambaran yang ketiga atau gambaran yang keempat, iaitu makmum di luar masjid, imam dalam masjid. Itu lain. Imam dalam masjid, makmum di luar masjid. Okey, sekarang kita lihat dulu gambaran pertama, iaitu situasi yang pertama ini, makmum dan juga imam dalam masjid. Sebab apa dikatakan sah semua ni? Gambaran yang saya bagi tahu tadi, kerana semuanya itu adalah berada dalam satu tempat, dan tempat tersebut walaupun besar dan juga luas, boleh muat puluhan ribu orang, tetap dipanggil tempat solat, iaitu masjid. Dengan syarat, satu saja syaratnya, iaitu memungkinkan bagi makmum untuk pergi kepada imam. Untuk memungkinkan kepada makmum untuk pergi kepada imam. Apa maksudnya? Sekiranya makmum berada di belakang, walaupun pintu sliding ditutup, tapi ada tak peluang untuk dia sampai kepada imam? Kalau dia berjalan perlahan-lahan sampai kepada imam, ada. Sebab apa? Sebab itu ada pintu. Berbeza dengan tak ada pintu. Berbeza dengan tak ada pintu, dinding saja. Dinding pun masih sah. Contohnya masjid dia besar ni, dibuat dinding separuh daripada masjid ataupun lebih separuh daripada masjid, tapi masih lagi ada ruang untuk sampai kepada imam. Tapi kalau dia buat dinding tutup semua daripada hujung sana sampai ke hujung sini, tutup, macam mana makmum nak sampai kepada imam? Tak boleh sampai. Nak sampai kena keluar daripada masjid. Dia kena keluar daripada masjid. Itu perbahasan lain lah. Itu perbahasan lain. Sebab apa perbahasan lain? Sebab dia dinding ataupun tingkap semata-mata, dia tak ada pintu. Bila mana dia ada pintu, tak kira pintu tadi di bahagian belakang, sama ada dia buat bilik, macam mana pun sekiranya dalam masjid, maka hukumnya sah. Ada ruang untuk sampai kepada imam. Begitu juga tangga. Contohnya kita kata di tengah-tengah masjid itu ada satu menara tinggi. Di menara tersebut orang boleh semayang dalam 20-30 orang, maka sembahyang di atas menara tersebut juga sah mengikut imam. Dia sembahyang atas menara tersebut dalam masjid, tapi dengan syaratlah menara tersebut ada tangga. Jangan pula nak panjat menara tu kena guna tali, itu tak sah. Sebab ini bukan sukan. Nak kena guna tali, nak panjat ke menara atas, kemudian nak turun balik, nak sampai kepada imam kena guna tali. Maksudnya jalan yang biasa, bukan jalan yang susah. Tali boleh sampai juga, tapi memerlukan pengorbanan lah. Dia jalan susah. Ataupun dia tak ada tangga, tapi dia kena panjat macam orang daki gunung, itu tak sah juga. Dia kena ada tangga yang biasa untuk daripada menara tadi, daripada bawah sampai ke atas, baru sah untuk sembahyang. Pokok pun sama juga. Pokok ni kalau semayang di atas, contohnya dia tak kira lah dia buat binaan apa atas pokok, boleh semayang. Pokok tersebut dalam masjid sah, dengan syarat ada jalan turun dan juga jalan naik dan juga turun. Seperti tangga lah. Kalau tangga luar masjid tak sah. Masjid cantik semua, tiba-tiba ada 2 tingkat, tangga tak ada dalam masjid, tangga luar masjid. Makmum nak sampai kepada imam
kena melalui tangga luar masjid, maka tak sah. Tangga kena dalam masjid. Dalam mazhab Syafi'i kita tangga dalam masjid. Untuk contoh tempat perempuan asing, laki dan juga perempuan ada dibuat pintu sliding apa, semua sah, tak jadi masalah selagi mana dalam dinamakan imam dan juga makmum satu masjid yang sama. Melainkan kalau pintu tak ada, sepanjang daripada hujung sana sampai ke hujung sini semua dinding ataupun tingkap je, maka macam mana makmum nak sampai kepada imam? Sebab tak ada ruang, tak ada jalan, tak ada manfaz, tak ada lubang nak sampai, jalan nak sampai tu tak ada. Masalah ini antara masalah yang agak rumit lah dan susah sikit sebenarnya, antara perbincangan antara imam dan juga makmum sekiranya dalam masjid ataupun di luar daripada masjid. Perbincangan pertama kita adalah makmum dan juga imam berada dalam masjid. Jadi mudah je, tak kiralah imam dan juga makmum dalam masjid, dalam apa juga situasi, satu syarat yang paling penting, iaitu al-istitraq, iaitu jalan nak sampai kepada imam tu, makmum tu jalan yang mudah. Kebiasaan jalan tu jalan mudah, jangan jalan yang susah. Contohnya kalau ada perigi dalam masjid, dia sembahyang di bawah perigi tu boleh muat beberapa sah. Selagi mana dalam masjid, perigi itu dalam masjid, walaupun masjid tadi adalah tanah wakaf, tanah wakaf untuk sembahyang, perigi itu adalah bukan tanah wakaf, dia perigi je, hak orang, tetap sah. Yang penting ada ruang, ada jalan daripada makmum nak sampai kepada imam. Tapi dengan syaratlah pergi tersebut ada tangganya, tak boleh lompat. Lompat itu bukan jalan biasa, itu jalan luar biasa. Dia kena jalan biasa, dan jalan yang tak susah. Bukan dengan cara memanjat, tak boleh cara panjat tangga macam biasa, tangga. Kalau tak ada tangga, tali ataupun panjat, maka itu hukumnya tak sah. Apa dia? Depan daripada imam. Depan memang tak sah. Contohnya macam menara dekat, menara tu depan. Kalau depan tak sah. Dia menara tersebut walaupun tinggi macam mana pun tak apa. Menara tersebut, menara yang contohnya kalau buat bangunan tu tingkat yang ke-25, tetap sah. Yang penting ada tangga, yang penting menara tersebut dalam masjid, dan juga ada laluan nak naik dan juga turun. Dan di belakang imam. Juga mesti kena belakang, itu memang syarat. Kalau pergi di Masjid Alam Shah, di Masjid Alam Shah, kan dia ada tempat parking tu, tempat parking bawah. Mungkin waktu hari Jumaat saya rasa dia buka sembahyang Jumaat situ pagi, untuk tempat parking tu. Dia ada letak, ini adalah batasan makmum. Makmum kena duduk sembahyang kat sini, makmum kena sembahyang kat sini, sebab tak boleh depan. Kalau depan, dia dikira batal lah, sebab mendahului imam. Ataupun tak mendahului imam tapi tak ada jalan. Itu kita akan bincang sekejap lagi, iaitu perbincangan gambaran yang kedua. Sekiranya imam dan sekiranya gambaran kedua, ketiga dan juga keempat sama masalah dia. Gambaran yang kedua iaitu imam dan juga makmum berada di luar daripada masjid, mana bukan dalam kawasan masjid, bukan dalam masjid. Sama ada di padang yang lapang, di padang pasir, ataupun di bangunan ataupun di binaan, apa-apalah. Yang penting dia bukan masjid, imam dan juga makmum. Gambaran yang ketiganya, imam dalam masjid, makmum luar masjid. Gambaran yang keempat, makmum dalam masjid, imam yang di luar masjid. Tiga-tiga ni solution yang sama sebenarnya. Yang paling penting disyaratkan tiga syarat yang utama. Apa dia? Tidak ada penghalang untuk melihat kepada imam. Kalau dia duduk luar masjid, dia nampak imam. Itu syarat dia lah, dia nampak imam, nampak pergerakan imam. Tapi tak semesti nampak pergerakan imam, ataupun dia nampak makmum tadi, melihat makmum yang sedang mengikut imam. Kalau dia duduk di luar masjid, dia nampak makmum yang sedang makmum tersebut mengikut imam. Melihat makmum yang sedang mengikut imam.
Sah juga, boleh. Syarat yang kedua adalah memungkinkan dia sampai kepada imam. Makna makmum tersebut kalau jalan sampai kepada imam tanpa dia memalingkan badan dia. Dia memalingkan, dia pusing badan dia boleh sampai kepada imam. Dia boleh, di mana dia tak perlu apa, kona ataupun kalih badan dia boleh sampai kepada imam. Itu syarat yang kedua. Dan perkara yang ketiga, hendaklah jarak antara imam dan juga makmum yang bukan dalam kawasan masjid ni adalah 300 hasta, iaitu mesti tak lebih 300 hasta ataupun lebih kurang lah 150 meter lah, 150 meter antara jarak imam dan juga makmum. Ini bila situasi dia, bila mana sembahyang tu orang sikit, mungkin dalam 20 orang, 30 orang, tapi dia sembahyang hujung sana nak ikut imam. Itu situasi dia. Tapi kalau sembahyang buat di padang, orangnya beribu orang, itu tak apa, lebih daripada 300 hasta pun tak apa, sebab ramai, penuh. Ceritanya orang tak ada 15-20 orang, tapi dia sembahyangnya jauh sangat daripada imam. Syaratnya jangan lebih 300 hasta, lebih kurang 150 meter lah. Okey, dalam 3 syarat ni kita lihat syarat yang kedua ni. Syarat yang kedua adalah dia boleh sampai kepada imam. Contoh kita lihat surau, contoh sembahyang hari raya ataupun surau kita ada sembahyang Jumaat, ribuan orang datang ni, 1000 orang datang. Jadi surau dah penuh lah. Dekat luar surau, luar kawasan makan semua penuh. Jadi dekat luar di mana mulanya? Kita tak boleh mula depan. Dia kena mula sekira-kira makmum boleh sampai kepada imam. Macam mana tempat parking motor? Tempat parking motor tu kita buka pintu pagar tu, pintu pagar surau ni, pintu yang tutup surau tu, buka. Bermula soft yang pertama di luar adalah di tempat parking motor. Dia tak boleh depan. Tak boleh depan lagi. Sebab apa tak boleh depan? Sebab makmum tak boleh sampai ke imam. Sebab depan tak ada pintu lah. Jadi makmum nak sampai kepada imam, makmum kena pusing, pergi kat pintu, datang sini. Jadi bila pusing tu yang tak dibenarkan. Sama juga kalau kita lihat di Masjid Ansar, tapi Masjid Ansar dia ada pintu depan tu. Dia ada pintu depan. Kita lihat kalau semayang tepi-tepi tu semua, dia ada pintu lagi. Dia ada pintu, tak apa, tu tidak jadi masalah. Kalau dia tutup semua tak ada pintu, itu baru jadi masalah lah, problem lah. Sebab apa? Sebab tak boleh makmum nak sampai kepada imam. Saya nampak dalam masalah di Masjid Ansar dia tidak ada timbul isu pun, sebab dia memang tempat yang terbuka. Semayang di tempat parking kereta pun boleh terus masuk dalam parking, dengan syarat dia mudah untuk sampai kepada imam. Dia tak perlu nak pusing badan dia untuk sampai kepada imam. Kemudian jarak dia jangan lebih 300 hasta. Jarak di mana? Jarak di hujung masjid. Kalau imam dalam masjid, makmum luar masjid, bermula daripada hujung masjid sampai kepada makmum tak boleh lebih 300 hasta. Itu kalau tak ada orang. Cerita sekarang tak ada orang. Bila ada orang, 1000 orang, 2000 orang, jauh macam mana pun tak apa, sebab ramai semayang. Tapi cerita 300 hasta ni untuk yang tak ada jemaahnya sedikit. Ini saya nak bagi gambaran dari segi sahnya sembahyang berjemaah tersebut sah, tapi tak dapat pahala jemaah lah. Tak dapat pahala jemaah kerana tak bersama saf, tak bersama jemaah yang lain. Dia seorang-seorang semayang ujung belakang. Okey, itu antara kesimpulan. Walaupun bab ni sebenarnya bab yang agak berat, agak susah, sebab dia lebih kepada praktikal lah. Kalau cakap saja begini dia agak susah. Depan mata kita nampak okey, surau ni begini, masjid ni begini, baru kita nampak gambaran. Tapi kesimpulan yang saya bagi tahu tadi seperti itulah. Sekiranya makmum dalam masjid ataupun makmum luar masjid, imam dalam masjid, makmum luar masjid, sama juga.
Syarat dia adalah mesti terbuka pintu tadi. Kalau kita semayang musim PKP tadi, semayang di luar pintu pagar, pintu kunci ke tu, itu maka tak boleh. Tak boleh. Dia pintu mesti kena buka lah. Melainkan dalam masjid tak apa. Dalam masjid sliding kunci tutup, tu tak apa. Sebab dalam masjid, luar masjid pintu kena buka. Supaya makmum tersebut boleh sampai kepada imam, ataupun makmum boleh lihat pergerakan imam, ataupun boleh mendengar perbuatan boleh mendengar suara imam. Pintu kena buka lah. Itu syarat kalau makmum di luar masjid, imam dalam masjid, ataupun makmum dalam masjid, imam luar masjid. Dia tak dibenarkan kunci. Kalau kunci tak sah lah. Walaupun boleh sampai kepada imam. Macam mana panjat pintu pagar tersebut? Panjat, walaupun pintu pagar tu rendah, panjat, boleh je panjat. Tapi kita dah bagi tahu tadi, al-istitraq, jalan tersebut nak sampai kepada imam, jalan yang mudah. Bukan dengan cara panjat, bukan dengan cara yang susah. Dia jalan biasa boleh sampai kepada imam. Maknanya pintu tersebut kena buka, baru sah. Walaupun tak salah saya dalam mazhabnya lain, dia ada keringanan. Tak salah saya mazhab Maliki, semayang luar pintu pagar pun boleh, tak ada masalah. Kunci pintu pagar tak apa, yang penting dengar dan tahu pergerakan imam. Tapi mazhab Syafi'i kita tidak dibenarkan lah. Sebenarnya dalam musim PKP dulu tak dibenarkan semayang jemaat, semayang Zuhur je lah. Berapa kita nak semayang jemaat, kita nak kejar benda yang tidak dibenarkan dan tak menjadi satu dosa pun. Bahkan kita yang berdosa. Sebab apa? Dihadkan, pemerintah kata dihadkan 40 orang, kita nak dah tahu kuota dah cukup 40, balik je lah. Bila kuota dah cukup 40, balik lah. Tak dikira berdosa. Siapa datang awal dia yang dapat. Tidak kira lah dia masjid pilih kroni, dia pilih AJK, itu terpulang pada dia. Yang penting kita dah lepas. Sebab kita pergi, masjid dah penuh, tutup. Walaupun kita sejam awal, 2 jam awal, tapi bila dah kata penuh lah, kita balik semayang Zuhur. Tunggu masuk azan Jumaat dulu lah, baru semayang Zuhur. Jangan balik terus semayang Zuhur. Okey, ada apa soalan lagi? Kalau antara imam dan juga makmum boleh nampak dalam masjid, tapi ditutup dengan kaca. Contohnya makmum belakang, imam depan, dalam satu masjid, tapi tak ada pintu tau. Daripada hujung sana sampai ke hujung sana kaca. Maka itu pun tak sah. Sebab apa tak sah? Dia kena ada pintu, kena ada ruang untuk makmum sampai kepada imam. Walaupun makmum nampak imam, tapi tak boleh nak sampai, sebab tak ada ruang, tak ada pintu. Itu antara syaratnya lah. Walaupun makmum tahu, dengar suara imam, pergerakan imam, semua makmum nampak, tapi tak boleh sebab tak ada pintu nak sampai kepada imam. Semayang dalam hotel, saya kalau di Masjidil Haram ni, kalau saya lebih berhati-hati semayang dekat bawah hotel. Bawah hotel boleh terus. Maknanya dia sah lah, confirm sah. Atas saya tak berapa pasti, atas macam mana situasi dia. Tapi kalau bawah, confirm boleh. Sebab bawah memang boleh buka pintu hotel. Bawah tu dekat floor bawah, kita boleh terus pergi ke Masjidil Haram. Itu sah lah. Cuma di atas ni dia agak, bagi saya masalah sikit lah. Tapi itu saya tidak tahu. Sebahagian ustaz kata boleh, saya tak tahu atas alasan apalah. Tapi kalau saya semayang, kalau terlambat sangat, saya akan semayang di lantai paling bawah lah. Maknanya untuk pergi ke Masjidil Haram, semayang kat situ je. Maknanya boleh terus pergi ke Masjidil Haram, walaupun bukan dalam Masjidil Haram, dalam hotel, tapi sebab floor yang bawah sekali. Ya. Maknanya solat tu dia sah, tapi dia tak dapat fadilat jemaah. Dia kalau sembahyang penuh macam Masjidil Haram dapat juga. Dapat pahala jemaah. Kalau sembahyang tu penuh dapat. Dengan syarat bersambung.
Cuma tak dapat kelebihan sembahyang Masjidil Haram lah, sebab dia sembahyang dekat dalam hotel, dekat lantai hotel tu. Kalau nak dapat Masjidil Haram, dia kena keluar lah, baru dapat kelebihan sembahyang di Masjidil Haram. Dataran pun boleh lah kita katakan Masjidil Haram juga, sebab dia besar Masjidil Haram, asalnya kecil. Dia kena datang awal lah, nak masuk awal Masjidil Haram ni, prepare awal. Mana minum air sikit, jangan minum air banyak sangat. Maknanya sembahyang Zuhur sampai Maghrib sampai Isyak kita boleh duduk dalam tu. Dalam bilik hotel memang tak dapat jemaah. Kalau masuk dalam hotel boleh juga, tapi lepas tu terus ambil wuduk terus pergi. Jangan lepas tu banyak pembahasan pasal tu sebab kalau sembahyang waktu lain Jumaat tu dia nak jemaah tu, ada yang banyak sembahyang di hotel. Waktu dekat ada satu tu saya baca dekat interkontinental tu sah, sebab dari interkontinental tu sebahagian dekat masjid, sebab interkontinental tu dia betul-betul atas di hotel tu. Dia sekira dalam masjid sah ya, sekira dalam masjid. Dalam masjid sah. Sebab dalam masjid ni makmum dan juga imam dalam masjid, tangga yang penting tangga dalam masjid. Tidak kira tangga belah depan, tangga belakang, tangga tepi, sah, yang penting mesti dalam masjid. Sebab tu yang special sikit imam dan juga makmum dalam masjid ni, makmum walaupun sembahyang dekat atas, dia nak sampai kepada imam, depan tak ada tangga dah, belakang dia kena pusing badan dia turun tangga belakang sampai kepada imam dekat bawah, boleh. Untuk imam dan juga untuk makmum dan juga imam yang di dalam masjid, makmum nak sampai kepada imam boleh pusing badan dia, pusing badan dia untuk sampai. Berbeza dengan makmum yang di luar, nak sampai ke tempat imam ni, maka dia tak boleh pusing badan dia. Sebab tu kita kata kalau di luar ni, di luar daripada tempat di luar tempat kita tak boleh lebih daripada pintu tadi. Paling tidak pun kena tempat parking motor je lah. Lepas daripada tu kira tak sah. Sebab dia nak sampai kepada imam kena pusing badan dia. Sebab masalah ni sebenarnya agak rumit. Memang betul lah, memang masalah ni agak rumit dan dia agak susah sikit. Yang saya bagi tahu tadi, imam dalam masjid, makmum di luar masjid, ataupun imam dan makmum di luar daripada masjid, jarak antara dua makmum dan juga imam tadi mestilah tak boleh lebih daripada 300 hasta, lebih kurang 150 meter. Lebih kurang 150 meter. Tapi kalau lebih maka tak sah. Ini kena faham, tak lebih daripada 150 meter itu adalah sekiranya makmum sikit. Kalau memang betul penuh sampai 300 hasta pun penuh, memang ramai jemaah, itu tak apa. Bukan 300, 1000 hasta pun tak apa. Tetap sembahyang sah. Sembahyang dia sah dan mendapat pahala jemaah. Ceritanya orang tak ada pun jemaah 10 orang, dia yang sembahyang jauh-jauh. Terus nak bagi tahu sah ataupun tak sembahyang jemaah dia. Kalau tak lebih 300 hasta sah, tetapi tak dapat pahala jemaah. Okey. Dan makmum yang berada di luar masjid, syarat dia kena dapat lihat imam. Kalau tak dapat lihat imam pun dapat lihat makmum yang mana yang sedang mengikut imam. Berbeza orang sembahyang dalam masjid. Dalam masjid ni tak dapat lihat makmum pun tak apa, tak dapat lihat imam pun tak apa, kira sah. Dia tak, yang penting tahu pergerakan imam, dengar suara ke apa tak apa. Tapi untuk orang yang sembahyang di luar, dia mesti nampak sama ada salah seorang imam ataupun dia lihat makmum yang sedang mengikut imam. Okey? Sebab syarat untuk sah makmum ikut imam ini, dia ada 3. Sama ada dengan cara melihat kepada imam. Kalau tak lihat imam pun lihat orang di hadapan dia. Kalau tidak pun dapat mendengar suara imam, ataupun dengar suara mukabbir, orang yang duduk belakang imam, dia kuatkan suara macam Masjidil Haram tu. Okey. Itu antara kesimpulan lah daripada kalau ikut tentang perbahasan ni panjang sangat.
dan tak sesuai pun kita nak cerita semua. Cuma saya buat kesimpulan je lah. Jarang terjadi kan? Jarang terjadi. Cuma dalam masalah kita ni surau, surau ni dia tak sama seperti masjid ataupun tidak. Perbincangan tadi adalah untuk imam dan juga makmum berada dalam masjid. Dalam surau, kalau kita lihat definisi masjid ini, definisi masjid dan juga surau di mana Malaysia kita ini, menurut takrifan Undang-Undang Pentadbiran Islam Wilayah Persekutuan 1993, dia kata apa? Masjid ni maknanya erti dia suatu bangunan yang digunakan untuk solat Jumaat. Untuk solat Jumaat, binaan bangunan untuk solat Jumaat dan juga solat lain, solat 5 waktu, dan kegiatan yang disuruh, yang diperintahkan, ataupun kegiatan yang disyorkan ataupun dibenarkan oleh agama Islam, apa-apa aktiviti yang dibenarkan oleh agama Islam. Dan termasuklah mana-mana masjid atau surau ataupun madrasah yang disenaraikan. Tak semestinya masjid, surau, madrasah, apa-apa nama. Di sini itu mengikut takrifan lah, mengikut takrifan Undang-Undang Pentadbiran Wilayah Persekutuan. Kalau perbincangan antara kita panggil ahli majlis fatwa wilayah persekutuan, atas kajian mereka ada dua pendapat, ada dua keputusan atas kajian yang mereka buat. Yang pertama, mereka kata apa? Masjid ni sama seperti surau. Keputusan yang pertama, masjid adalah seperti surau. Keputusan kedua, oleh Jawatan Kuasa Perundingan Hukum Syarak Wilayah Persekutuan Ahli Majlis Fatwa lah, dia kata apa? Masjid bukan, surau bukan masjid. Sebab apa surau bukan masjid? Bila surau bukan masjid, tak dibenarkan untuk i'tikaf ataupun solat tahiyatul masjid. Kerana surau statusnya adalah seperti musalla. Musalla zaman Nabi lain tau. Musalla zaman Nabi adalah Nabi tak semayang 5 waktu. Musalla zaman Nabi semayang untuk semayang mayat, untuk semayang hari raya, untuk semayang gerhana, untuk semayang minta hujan. Semayang tertentu Nabi semayang di musalla, tempat semayang khusus. Tapi term ataupun istilah ni dia berbeza tau dengan kita. Musalla kita bukan untuk semayang gerhana, semayang minta hujan, semayang raya, bukan. Sama seperti masjid, iaitu semayang 5 waktu. Nampak, term yang digunakan tu berbeza. Musalla zaman Nabi lain, musalla zaman kita ni lain. Sebab itu kajian yang kedua ni, keputusan yang kedua mengikut kajian Jawatan Kuasa Perundingan Hukum Syarak Wilayah Persekutuan, dia kata keputusan dia yang kedua, dia kata masjid, surau adalah bukan seperti masjid. Kerana zaman Nabi, surau ini kita panggil musalla. Sebenarnya lain, term tu lain. Kajian keputusan mereka yang pertama, mereka kata masjid sama, surau sama seperti masjid, sama. Sebab apa? Sebab surau tempat semayang, masjid pun tempat semayang. Masjid semayang 5 waktu, surau pun semayang 5 waktu. Surau ada yang didirikan Jumaat, ada tak didirikan Jumaat. Jadi ada dua keputusan lah. Walaupun ada dua keputusan dan hukum yang diputuskan oleh fatwa wilayah persekutuan, dia kata apa? Dia kata dia mengikut keputusan yang kedua, iaitu surau ini adalah bukan seperti masjid. Surau adalah bukan seperti masjid, jadi tak boleh niat i'tikaf melainkan yang ada Jumaat. Yang melainkan yang ada Jumaat. Tapi untuk pengetahuan tuan-tuan lah, ini semua adalah apa? Keputusan yang dibuat oleh Jawatan Kuasa Perundingan Hukum Syarak ni, yang ahli majlis fatwa, ini semua adalah masalah ijtihad. Bila ijtihad ini, dia satu keputusan
tapi dia bukan satu fatwa. Sebab tu saya bagi tahu tadi, dia ada mengikut perbincangan di antara jawatan kuasa perundingan syarak. Dia ada dua keputusan. Dia tak kata dua fatwa, dua keputusan. Jadi ini bukan fatwa yang diwartakan dalam apa fatwa lah, bukan. Tetapi dia hanyalah sekadar keputusan. Jadi ini masalah ijtihad. Jadi bila mana fatwa yang tidak digazet, tidak diwartakan, bila dia bagi satu keputusan, kita boleh nak ikut, boleh tak nak ikut. Dia bukan satu kemestian, dia bukan mulzim, bukan mesti kena ikut, tidak. Sebab apa tak mesti kena ikut? Sebab dia adalah satu keputusan dan bukan fatwa. Bila satu keputusan, dia adalah masalah ijtihad. Ijtihad perbincangan di kalangan ulama. Itu saja. Jadi tuan-tuan nak kata surau ni sama macam masjid lah, boleh. Ataupun surau ni bukan seperti masjid, seperti mana yang telah diputuskan oleh Jawatan Kuasa Perundingan Hukum Syarak Wilayah Persekutuan. Di Selangor saya tak tahu Selangor. Selangor boleh ke? Sebab Selangor saya tak tahu dia keluarkan warta ke tidak. Tapi yang macam untuk rendahkan bendera jadi separuh tu saya rasa ada. Separuh bila berlaku kematian, separuh bendera tu saya rasa ada. Tapi untuk benda ni saya tak tahu saya jumpa ke tak. Mungkin saya terlepas pandang, tak tahulah. Jadi Ustaz, berbalik pada perkara tu, dia kadang-kadang perbincangan lah. Ada ke naik ke masjid, iaitu ada ke surau. Sekiranya dia berpendapat, dia lihat pendapat surau ni nampak macam sama macam masjid, maka dia boleh buat i'tikaf. Dia boleh buat i'tikaf dan juga boleh niat tahiyatul masjid. Kena ada alasan-alasan yang kukuh jugalah. Lihat, sekiranya dia berpandangan bukan lain, maka dia tak boleh buat i'tikaf dan juga tak boleh niat i'tikaf dan juga sembahyang tahiyatul masjid lah. Tapi kalau kita lihat surau ni, fungsi dia macam masjid juga. Sembahyang 5 waktu kita hidup. Kemudian tak boleh kita ludah dalam masjid, dalam surau. Dari segi adab-adabnya sama. Jadi bolehlah kita kategorikan dia seperti masjid. Walaupun tanah surau ni kadang-kadang bukan diwakafkan. Masjid syarat dia adalah tanah tersebut mesti diwakafkan secara kekal. Itu perbezaan dia. Tapi tak apalah. Itu atas ijtihad, perbezaan pendapat di kalangan ulama-ulama lah. Surau. Yalah, tapi kalau di wilayah persekutuan, setiap surau ataupun masjid kalau nak dibuat mesti mendapat kelulusan dulu daripada pejabat, daripada Jabatan Agama Islam. Itu wajib. Sama ada surau ataupun masjid mesti mendapat kelulusan dulu. Begitu juga dah dapat kelulusan surau, nak buat surau Jumaat, itu juga mendapat kelulusan. Dia akan datang cek, tengok tempat wuduk. Kalau tempat wuduk adanya 5 je, toilet ada 3 je, nak minta semayang Jumaat macam mana? Semayang Jumaat mesti ramai, mungkin ada 100 orang, 200 orang, tapi toiletnya ada 3 je. Yang tempat paip wuduk ada 5. Jadi mereka akan cek semua, oh ni kena buat penambahbaikan. Ataupun tempat ni sesuai ke tidak ke, itu atas perbincangan Jabatan Agama Islam lah. Tapi syarat kita, kalau Jabatan Agama Islam luluskan, maka okeylah, jadilah. Kalau tak, maka tak dibenarkan untuk kita buat surau ataupun masjid. Ya. Kalau macam tu, dia kata dia buat Jumaat, solat Jumaat, adakah sah? Solat Jumaat tu sah? Solat Jumaat sah ke tidak? Tak, kalau dia buat surau, tapi surau tersebut tak dapat kelulusan daripada Jabatan Agama Islam untuk sembahyang Jumaat. Jumaat je tidak sah tau.
Sebab syaratnya sembahyang Jumaat ni syarat dia satu kawasan, satu masjid. Semua mesti berkumpul di tempat tu. Itu syarat untuk sembahyang Jumaat. Tapi kita ni depan ni pun masjid. Kalau pergi dekat kawasan Keramat tersebut, Masjid Akram ada, Masjid Mindef ada, Masjid UTM ada, semua dekat-dekat. Sepatutnya satu kawasan, satu masjid. Cuma sebab apa banyak sangat dekat-dekat? Sebab perumahan terlampau banyak. Atas alasan tu mereka dirikan beberapa sembahyang Jumaat di beberapa masjid yang berdekatan. Asalnya satu masjid satu. Asalnya satu kawasan, satu masjid saja dibenarkan untuk didirikan sembahyang Jumaat, melainkan ada hajat, ada keperluan, maka dibenarkan. Macam mana kita nak tahu keperluan ataupun hajat? Itu Jabatan Agama Islam, mereka akan cek, tengok. Kalau ini masjid ni, surau ni sebelah universiti ataupun sebelah kilang ke apa ke, dan mereka lihat sesuai untuk didirikan sembahyang Jumaat, maka mereka akan bagi kelulusan. Kalau tak, mereka tak bagi kelulusan untuk sembahyang Jumaat lah. Tapi kalau kita sendiri-sendiri buat, maka tak sah. Kita kumpulkan orang kita 40 orang, kita sembahyang Jumaat sendiri dekat surau, tak sah. Sebab syarat dia satu kampung atau satu kawasan, satu masjid didirikan sembahyang Jumaat. Itu hukum asal lah. Okey. Cukup sekadar tu dulu. Semoga Allah Ta'ala beri kefahaman kepada kita lah. Kita tutup majlis dengan tasbih kafarah dan surah Al-Asr. Subhanallahumma wa bihamdihi, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhad. Sekejap saya nak tengok aja. Solat bersorangan di rumah, tiba-tiba anak buah lelaki remaja solat di belakang, tak ikut makmum. Jangan. Apa benda dia tanya ni? Dia kata ada seseorang sedang melaksanakan solat, tiba-tiba ada orang ikut belakang. Ada orang ikut belakang, jadi kita yang sedang sembahyang ni ada orang ikut belakang. Kita tak, sama ada kita tahu ke kita tak tahu, itu tidak jadi masalah. Sebab imam tak disyaratkan niat imam, yang kita bincangkan sebelum ni. Orang ikut belakang kita, ikutlah. Kalau dia sembahyang belakang kita, dia tak nak ikut kita, tak apa, terpulang kepada dia. Yang penting kalau dia ikut kita, tak menjadi satu kemestian kita kena niat imam. Tak niat imam pun tak apa. Sebab tak pun menjadi satu syarat sah sembahyang jemaah imam kena niat imam, tak. Jadi kalau dia wajib niat makmum, kita tak perlu niat imam. Kalau kita niat imam, dapat pahala jemaah lah. Kalau tak niat imam pun tak apa. Okey, sekadar tu dulu. Semoga Allah Ta'ala beri kefahaman kepada kita. Subhanallahumma wa bihamdihi, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala rasulina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilma. Alhamdulillahi ala kulli hal wa na'udzu billahi min hali ahli nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minna.